Okay, kita nak sambung bab 5, bab yang terakhir untuk bab 5 ni, perubahan keadaan jirim. Sebelum tu cikgu ulang balik yang topik sebelum ni, topik yang minggu lepas berkenaan dengan keadaan jirim. Jadi kita tengok balik apakah susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam pepejal. Okay, kamu nampak dalam gambar tu, okay, zarah-zarah pepejal dalam keadaan bergetar kan, rapat-rapat dan bergetar. Okay, dari satu segi susunan zarah dia macam mana susunan zarah? Ruang antara zarah sangat kecil. Kita tengok apa jawapan untuk susunan zarah. Ruang antara zarah sangat kecil. Okey. Kemudian pergerakan zarah bergetar dan berputar pada kedudukan tetap. Kemudian bentuk apa dia jawapan dia? Okey, yang pertama susunan zarah. Macam mana keadaan susunan zarah? Okey, sangat rapat. Okey, sangat rapat dalam kedudukan tetap. Susunan zarah bagi pepejal. Okey. Kemudian bentuk tetap. Okey, bentuk zarah dalam pepejal adalah tetap. Yang ni ulang kaji baliklah keadaan jirim dalam susunan zarah dan pergerakan zarah-zarah dalam pepejal. Okey, seterusnya kita tengok berkenaan dengan susunan dan pergerakan zarah-zarah cecair. Okey, susunan zarah. Zarah tu susun macam mana? Rapat tetapi tiada kedudukan tetap. Dia kerja nak bergerak-bergerak je kan? Kamu nampak gambar tu Nampak tak gambar dia bergerak-bergerak? Okey, kemudian ruang antara zarah. Tengok jawapan dia sekali lagi. Kemudian pergerakan zarah bergerak bebas dan menggelongsor antara satu sama lain. Zarah dia tu tak duduk tetap tapi menggelongsor. Keyword dekat sini bergelongsor. Kemudian bentuk tetap ke tak tetap? Okey, yang pertama ruang antara zarah. Siapa boleh beritahu cikgu? Ruang antara zarah dia macam mana? Boleh rujuk buku teks. Siapa boleh bagi jawapan? Sederhana. Sederhana tu cek jawapan. Sederhana ke tak? Ruang antara zarah kecil. Okey, kecil Dia tak boleh nak bergerak banyak, kecil. Sebab kita nak banding dengan gas lagi besar. Ruang tu hak warna putih tu lah. Okey, kalau bentuk tidak tetap. Okey, tidak tetap. Okey, sekarang kita nak tengok pula susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam gas. Gas, jangan tengok gas. Gas bergerak jauh-jauh sikit. Okey. Now, susunan zarah sangat berjauhan dalam keadaan rawak. So, keyword dekat sini rawak. Kalau gas saja ingat pergerakan dia rawak. Rawak. Ruang antara zarah sangat besar. Sebab tu dia boleh bergerak secara rawak. Okey, kemudian pergerakan zarah macam mana? Bentuk tidak tetap mengikut bentuk gas. Okey, siapa boleh beritahu jawapan untuk ruang antara zarah? Untuk pergerakan zarah. Bergerak, bebas dan rawak. Okey, isi padu dia tetap ke tak tetap? Bagi jawapan kat cikgu. Isi padu bagi zarah gas. Tetap ke tak tetap? Tidak tetap. Okey, mengikut bentuk bekas. Okey, next. Okey, kita masuklah bab yang topik yang seterusnya. Okey. Jadi kamu tengok gambar tu. Okey, gambar ni saya cikgu buat pointer dia. Pointer. Okey, tengok ni. Okey, pepejal. Sekarang ni kita nak tengok apakah perubahan zarah-zarah dalam pepejal, perubahan zarah-zarah dalam cecair dan perubahan zarah-zarah dalam gas sekiranya kita bagi satu tenaga haba. Okey. Okey, apabila jirim dipanaskan, jirim ni pepejal cecair dengan gas lah. Apabila pepejal cecair dengan gas dipanaskan, zarah-zarah akan terima satu tenaga. Panas tu maksudnya dia dapat tenaga apa? Tenaga haba. Okey, bila dapat tenaga haba, dia akan dapat satu tenaga yang menyebabkan jirim ni akan bergerak dengan lebih pantas. Dia dapat energi kan?
Zarah-zarah akan bergerak dengan lebih pantas. Dan satu lagi tenaga ni, tenaga kinetik. Dia bila dia bergerak, maksudnya dia ada satu lagi tenaga, iaitu tenaga kinetik. Okey. So zarah tu tadi dapat tenaga haba. Dan dia boleh bergerak. Bila bergerak, dia akan dapat satu tenaga kinetik. Maka tenaga kinetik akan bertambah. Maka jirim ni bila dapat tenaga kinetik yang bertambah, jirim ni akan berubah. Dia tak boleh duduk dalam keadaan pepejal dah sebab dia dapat energi baru. Energi tenaga haba dengan tenaga kinetik. Maka pepejal akan berubah menjadi cair. Okey. Nampak? Dipanaskan maksudnya haba diserap. Dia ambil haba. Haba diserap. Lepas tu dapat lagi haba. Haba diserap. Maka dia akan berubah cecair tadi menjadi gas. Faham dah tak kat tu? Faham Okey. Alright. Okey, sekarang kita tengok yang atas tu kan. Nak pandang yang atas semua ni berkenaan dengan haba. Apabila haba diserap. Apabila jirim-jirim menerima tenaga haba. Sebaliknya, tengok yang daripada kanan ke kiri. Okey. Apabila jirim disejukkan. Bila sejuk maksudnya dia dah tak ada tenaga haba. Kita panggil sebagai haba dibebaskan. Okey. Apabila jirim disejukkan, haba akan terbebas daripada jirim. Dia dah tak ada tenaga dah. Apa jadi bila tak ada tenaga? Bila tak ada energi, zarah-zarah pun akan menjadi perlahan. Dia tak berapa aktif dah. Okay? Sebab tenaga kinetik dah berkurang. Tenaga kinetik berkurang. Tenaga kinetik berkurang, apa akan jadi pada jirim? Jirim akan berubah menjadi cecair. Dia dah tak aktif kan? Jadi zarah-zarah ni kurang pergerakan, jadi cecair. Jadi kita buang lagi haba dia. Buang haba maksudnya kita sejukkan lagi dia. Maka dia akan berubah menjadi pepejal. Okey. So kita paling jelas sekali tengok perubahan keadaan jirim ni pada air. Okey. Air lagi senang kita nak tengok perubahan. Contoh. Pepejal air dalam keadaan pepejal kita panggil sebagai apa? Air dalam keadaan pepejal kita panggil sebagai? Jawab. Siapa-siapa pun boleh. Air dalam keadaan pepejal adalah, kita panggil apa? Kat rumah kita panggil apa? Ais kan? Ais. Okey. So bila kita sejukkan, maksudnya bila kita macam kita tak bagi haba, kita biar dalam keadaan suhu bilik, ada haba-haba dari persekitaran akan menyebabkan ais tu melebur. Okey, bila melebur, ais bertukar menjadi air. Okey. Kemudian air yang tu dah jadi cecair tu, kita panaskan. Kita didihkan dia, dia berubah menjadi steam. Okey, uap gas tu yang keluar tu sebagai steam. Kemudian air tu pula, gas tu kalau kita kondenskan dia, kondensasi, kita akan dapat balik cecair. Okey. Bila cecair kita sejukkan, lagi dia berubah pula menjadi ais. Perubahan ni jelaslah dekat air. Okey, next. Okey, itu jawapan dia menerima tenaga haba. Okey, apakah yang berlaku semasa jirim dipanaskan? Ni cikgu ulang balik, okey. Zarah-zarah dalam jirim akan menerima tenaga haba. Okey, bila dapat tenaga haba, zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan. Okey. Ini silap ni. Ini terbalik kejap. Okey, tak apa. Yang cikgu teruskan yang ni. Okey. Perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Tengok pemanasan atau penyejukan menyebabkan sesuatu jirim mengalami perubahan keadaan. Macam tadi cikgu beritahulah, apabila sesuatu jirim tu terima haba ataupun hilang haba, keadaan mereka akan berubah daripada pepejal jadi cecair, jadi gas, ataupun daripada gas jadi cecair balik, jadi pepejal balik. Okey. Okey, contohnya apabila sesuatu cair itu disejukkan, cecair itu akan membebaskan haba. Dia akan keluarkan haba lah. Okey, kemudian zarah-zarah akan kehilangan tenaga kinetik dan bergerak lebih perlahan. Alright. Kemudian zarah-zarah akan menarik antara satu sama lain dan bertukar menjadi pepejal.
Okey, cecair dikatakan mengalami proses pembekuan. Okey. Now, tengok perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Kita teruskan lagi. Apabila bahan pepejal dipanaskan, contoh kita kena bayang macam ais ataupun mentega. Okey, bahan tersebut akan berubah menjadi cecair dan akhirnya menjadi gas melalui proses pendidihan. Ini penerangan yang tadilah. Okey, sesetengah bahan pula akan berubah terus. Yang ni dia tak melalui keadaan cecair, dia direct terus daripada pepejal menjadi gas. Proses ni kita sebut sebagai pemejalwapan. Daripada perkataan tu sendiri kita boleh tahu dah proses tu. Pepejal jadi wap, pemejalwapan. Okey, contohnya pepejal iodin kita panaskan terus dia jadi wap iodin. Okey. Okey, apa yang berlaku masa proses pemejalwapan? Masa ni tenaga kinetik zarah-zarah dalam pepejal itu akan menyerap haba. Dia serap haba daripada sekeliling sehingga boleh terus tukar daripada pepejal menjadi gas. Maksudnya dia tak ambil state cecair tu, dia direct terus daripada pepejal menjadi gas. Alright. Okey, ini ya. Okey, proses yang macam cikgu terang tadi. Yang ni dari segi kedudukan zarah-zarah. Kamu nampak yang first ni pepejal, zarah-zarah dia rapat-rapat dan bergetar. Lepas tu bila dapat haba, terus dia dapat tenaga kinetik, dia bergerak lebih laju dan menjauhi antara satu sama lain. Kita bagi lagi haba, terus zarah-zarah tu akan bergerak lebih jauh dan secara rawak. Okey, sebaliknya kalau kita buang haba, okey, haba dibebaskan. Jadi, bila tak ada tenaga, zarah-zarah tu akan berdekatan. Tengok bahagian cecair tu, zarah-zarah akan dekat balik. Ruang-ruang antara zarah tu besar sikit daripada yang first ni kan. Okey, kemudian kalau kita buang lagi haba, haba dibebaskan lagi. Terus dalam keadaan berdekatan dan bergetar antara satu sama lain. Okey. Okey, ini ya perubahan. Yang ni ada dalam buku teks. Cikgu ambil daripada buku teks. Okey, kamu tengok yang first tu, yang merah tu, anak panah yang merah tu menunjukkan haba diserap. Ni direct. Pepejal ke gas kita panggil pemejalwapan. Okey. Daripada gas ke pepejal pun kita panggil sebagai pemejalwapan. Okey. Alright. So, yang ni pula. Kamu tengok yang anak panah yang biru. Daripada gas ke cecair, kita panggil sebagai proses kondensasi. Kondensasi ni, haba dibebaskan. Okey. Kemudian, daripada cecair ke pepejal. Kamu nak ingat senang je. Kita bayangkan apa yang ada di dapur kat rumah kita. Bila ais, air, apa yang berlaku dekat rumah kita tu, dekat dapur rumah kita tu, kita boleh bayangkan proses tu. Macam air. Okey, bila kita sejukkan, kita buang haba dia. Bebaskan haba. Dia jadi ais. Okey. Jadi proses tu kita panggil sebagai pembekuan. Okey. Kita tengok yang merah yang belah kanan tu. Daripada cecair ke gas, haba perlu diserap kan? Sebab kita macam kita nak masak air, kita letak atas dapur, kita buka api. Maksudnya kita ambil, kita bagi haba dekat dia. Jadi haba diserap. Bila haba diserap, cecair akan berubah menjadi gas. Proses pendidihan. Okey, senang Alright, yang ni pula. Tengok anak panah daripada pepejal ke cecair. Okey, haba diserap, pepejal menjadi cecair, kita panggil proses peleburan. Okey, so ingat 6 proses lah sepatutnya. 6 proses pemejapan untuk kedua-dua keadaan, pendidihan, kondensasi, pembekuan, peleburan. Okey, boleh takat tu? Boleh. Alright, good. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, peleburan, pepejal menyerap haba. Okey, ini keyword dia. Pepejal menyerap haba, zarah dapat tenaga. Dia dapat tenaga dan bergetar sebab dia dapat tenaga kinetik yang lebih kuat. Jadi, tenaga tu digunakan untuk mengatasi daya tarikan. Jadi, kita kena bayanglah.
dalam pepejal tu ada daya tarikan antara zarah-zarah. Jadi bila dapat energi, tenaga tu akan mengatasi daya tarikan sampai dia boleh bergerak dengan lebih jauh. Jadi pepejal tadi berubah menjadi cecair. Kita panggil sebagai peleburan. Alright. Pendidihan. Pendidihan berlaku apabila suhu cecair mencapai takat didih. So, takat didih bagi air berapa? Siapa tahu takat didih bagi air? Aida? Aida ada tak? Takat didih bagi air berapa? Takat didih bagi air 100 darjah Celsius. Sekejap bateri. Sekejap cikgu tambah bateri laptop cikgu kurang. Okey. Okey, masa ni cecair menyerap haba dan zarah dapat tenaga untuk bergerak lebih laju. Dia punya penerangan lebih kurang sama lah, sebabnya dia punya point kat sini bila zarah mendapat tenaga haba. Dia punya explanation semua lebih kurang sama sekiranya zarah mendapat haba, okey, menyerap haba. So dalam keadaan pendidihan, cecair akan berubah menjadi gas. Okey. Okey, penyejatan. Okey, penyejatan ni dia lain. Dia tak ada dalam yang tadi 6 cikgu suruh beritahu tadi tu. So, penyejatan ni sebabnya dia berlaku pada sebarang suhu. Pada setiap ketika penyejatan akan berlaku. Masa keadaan ini, cecair dia serap haba. Okey, dia serap haba dan zarah tu dapat tenaga kinetik dan bergerak lebih laju, dan cecair akan tersejat secara perlahan dan berubah menjadi gas. Contohnya kita sidai baju kan. Maksudnya molekul-molekul air dekat baju tu akan tersejat daripada keadaan cecair menjadi gas. Okey, dan hilang ke persekitaran dan baju kita menjadi kering lah. Sama juga kalau kita letak air dekat kawasan yang terdedah, lama kelamaan air itu akan kering sebab berlaku proses penyejatan. Okey. Kondensasi, haba dibebaskan apabila gas disejukkan. Ini contohnya. Kalau kita letak satu gelas ais, okey, lama kelamaan kita dapati ada air dekat dinding gelas kita tu. Okey, maksudnya sekarang pada waktu tersebut zarah-zarah itu ada membebaskan haba dan zarah akan kehilangan haba dan gas akan bertukar menjadi cecair. Okey. Pembekuan, cecair membebaskan haba apabila disejukkan. Okey, zarah-zarah kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan. Jadi apabila suhu mencapai takat beku, zarah akan bergetar pada kedudukan tetap. Cecair berubah menjadi pepejal. Okey, jadi takat beku bagi air berapa? 0 darjah Celsius. Okey, 0 darjah Celsius. Okey, pemejal wapan. Yang ni cikgu beritahu tadi kan, proses berubah daripada pepejal menjadi gas. Kita panggil sebagai pemejal wapan. Okey. So, apabila sesuatu bahan dipanaskan, okey, kamu kena faham betul-betul ni. Apabila sesuatu bahan dipanaskan, contoh mentega kita panaskan, suhu mentega tu akan meningkat. Dia lain suhu dengan haba, suhu ni satu ukuran. Suhu akan meningkat. Satu ukuran suhu ni kita boleh ukur berapa. Haba kita tak boleh nak ukur. Kita buat suhu ni ukur. Okey, apabila satu bahan dipanaskan, kita bagi haba dekat bahan tersebut, suhu akan meningkat. Apabila bahan disejukkan, suhu akan menurun. Okey. Walau bagaimanapun, tengok ni. Suhu tidak akan berubah ketika mencapai takat beku. Masa ni suhu dia tak boleh naik dah. Contoh, kalaulah kita
macam kita didihkan air 100 darjah Celsius. Kita bagi haba yang berlebihan dekat suhu tersebut, dekat air tersebut, suhu dia tetap akan jadi 100 darjah Celsius. Dia tak akan berubah. Contoh macam kita buat eksperimen dekat sekolah. Cikgu bagi arahan, okey, kita didihkan air dalam bikar. Kamu pun didihlah air sampailah air tu menggelegak. Kamu ambil apa? Termometer makmal, masukkan dalam air tu. Kemudian mata kamu baca suhu bagi air tersebut adalah 100 darjah Celsius. Kemudian kamu panaskan juga. Suhu tu tidak akan meningkat sampai 101, 102, dia tak meningkat. Dia tetap menjadi 100 darjah Celsius. Itu maksud dia. Okey, suhu tidak akan berubah. Okey. Sama juga kalau takat beku 0 darjah Celsius pun suhu tak berubah. Okey, sekiranya kita tambah bahan asing, contoh dalam air tadi kita letak garam, barulah suhu air akan meningkat jadi 102, 103 dan sebagainya. Kalau kita bagi air tulen, suhu tak akan berubah. Okey. Kenapa keadaan ini berlaku? Sebabnya kerana tenaga kinetik zarah-zarah tidak bertambah. Okey, tenaga kinetik dia stay macam tu saja. Jadi haba diserap atau dibebaskan untuk memastikan daya tarikan antara zarah-zarah diatasi atau dibentuk. Okey, ingat itu Okey. Semasa perubahan fizikal, jisim juga kekal tidak berubah. Tadi suhu kan? Sekarang ni jisim juga kekal tidak berubah kerana kuantiti zarah tidak berubah apabila dipanaskan atau disejukkan. Okey. Jadi perubahan yang berlaku hanyalah pada tenaga kinetik. Perubahan tu dia hanya tumpu pada tenaga. Dia tak tumpu pada suhu, dia tak tumpu kepada jisim. Okey, dua benda tu tak berubah. Apa dia? Yang pertama suhu dan yang kedua adalah jisim. Yang berubah apa dia? Yang berubah hanyalah tenaga kinetik zarah tersebut. Okey. Okey, soalan yang pertama. Cikgu nak tanya ni, siapa Izzat? Izzat ni siapa dia? Siapa Izzat? Tak tahu. Cikgu tak tahu siapa dia Izzat. Kalau kita ada nama Izzat Tak ada Okey. Okey, soalan yang pertama. Apabila sesuatu cecair disejukkan, cecair itu akan siapa boleh bagi jawapan ni? Haifa? Apabila sesuatu cecair itu disejukkan, cecair itu akan siapa boleh tolong? Haida? Membebaskan haba. Okey, apabila sesuatu cair itu disejukkan, cecair itu akan membebaskan haba. Very good. Okey, faham Sebab haba bila keluar, haba itu zarah-zarah dia akan kehilangan haba. Okey, soalan kedua. Dah ada jawapan. Sekiranya zarah-zarah dalam cecair menarik antara satu sama lain dan bertukar menjadi pejal, cecair itu dikatakan mengalami proses pembekuan. Okey. Cikgu lupa nak tanda ni. Okey, tak apa. Pepejal menyerap haba apabila dipanaskan. Okey, pepejal menyerap haba apabila dipanaskan. Zarah-zarah memperolehi tenaga yang lebih kuat. Okey, proses ini ialah peleburan. Okey, peleburan. Okey, proses ini berlaku pada sebarang suhu. Okey, cecair menyerap haba dan tersejat. Keyword dekat sini berlaku pada sebarang suhu. Yang kedua, tersejat. Jadi kita tahulah proses itu adalah penyejatan. Okey, soalan yang terakhir. Okey, suhu dalam cecair meningkat hingga takat didih. Zarah-zarah bergerak bebas dan rawak. Proses ini ialah pendidihan. Okey, keyword dekat sini takat didih dan zarah-zarah bergerak bebas dan rawak. Okey. Alright. Okey, latihan. Sekarang ni kita tengok buku modul amali sains. Ada kan? Buku amali sains. Kita buat sama-sama.
Okey, buka muka surat 92. Kita buat sikit saja, nanti kamu akan buat kemudian yang tu buat sendiri. 92. Okey. Cikgu pilih beberapa soalan saja untuk kita bincang. Okey, tengok soalan nombor 6. Untuk soalan objektif muka surat 92. Okey. Soalan, mengapakah kita digalakkan untuk mengepam tayar basikal sehingga tidak terlalu cekang? Ini soalan aplikasi. Apa jawapan dia? A, B, C dan D. Cuba jawab. A, B, C dan D. Yang mana satu? Apakah kita digalakkan untuk mengepam tayar basikal sehingga tidak terlalu cekang? Kita tak boleh cekang sangat. Kalau cekang sangat, orang kata akan meletup kan? Kenapa? Jawapan dia apa? Yang paling tepat. So, boleh beritahu. Haifa? Apa jawapan dia? Jawapan yang paling tepat, okey, tanda jawapan ni adalah B, untuk membolehkan tayar mengembang pada waktu siang. Sebab waktu siang ada haba yang berlebihan kan? Panas kan? Bila panas, zarah-zarah dalam tayar basikal tu akan bergerak dengan lebih aktif sebab dapat tenaga kinetik. Jadi bila dapat tenaga kinetik, dia dapat energi yang lebih. Zarah-zarah tu akan menyebabkan udara mengembang. Bila mengembang takut pecah lah. Okey, tayar basikal tu pecah. Okey, cikgu bincang satu soalan je. Yang lain tu kamu akan cuba buat sendiri. Muka surat 92 sampai 94. Okey, itu kamu punya homework. Dah siap buat, nanti boleh bagi jawapan. Untuk objektif tu kamu tulis saja jawapan dia A, B, C, D dan sebagainya. Lepas tu yang lain tu boleh snap untuk hantar kat cikgu. Okey. So, cikgu buat setengah jam saja. So, nanti kamu akan buat Google Form untuk soalan quiz. Sebab yang tu untuk laporan PBD cikgu. Okey. So, cikgu berhenti dekat sini saja. Ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu kemudian. Okey. Okey.